dia dah banyak membantu. Yalah, sebagai frontliner macam-macam. Nanti kita dengar sendiri daripada dia. KS. Rasanya KS di talian sekarang ni. Kejap saya call dia. Okey, sesiapa yang ada soalan kepada pakar majlis perkahwinan ni kan, pakar perunding majlis perkahwinan KS Entourage, boleh sediakan soalan-soalan anda sekarang ni. Mana KS tak nampak video KS? Video KS kena klik. Yes, kejap. Saya online kan KS dulu. Okey, itu boleh. dia KS. Dengar saya KS? Boleh dengar. Hello. Okey, alhamdulillah KS. Ya Allah, lamanya tak jumpa, rindunya. Ya, lama sangat Rosdi. Disebabkan oleh PKP ni lah kita berjumpa balik di alam maya. Alhamdulillah di alam maya. Okey, kan? KS, minta maaf mengganggu dalam suasana yang sibuk sebab kita orang tak ada benda nak buat, tapi KS tengah sibuk sebenarnya. Saya faham apa benda yang KS tengah sibuk sekarang ni. Dengar cerita jadi frontliner kita, betul tak? Okay, basically Alhamdulillah. So sempena dengan PKP ni bagus juga sebenarnya. I pandang COVID ni sebagai satu yang positif jugalah. We cannot be like too negative on everything yang berlaku kan. So di bawah jenama KS Atelier, sebenarnya kami dekat sini sekarang tengah buat sukarelawan untuk baju PPE kepada Hospital Kuala Lumpur. Maksudnya tadi KS cakap KS berada dekat mana tadi? Tadi sebenarnya saya berada di pusat kuarantin untuk jahitan, di mana sepanjang PKP berlangsung, pihak KS Entourage sebenarnya kita buka satu pusat kuarantin. Jadi semua sukarelawan kita dan juga staf kita yang bertugas untuk jahitan baju PPE telah kita masukkan semuanya dalam pusat kuarantin kita untuk jaga kebersihan dan kesihatan produk. So kita berkampung lah sebenarnya. Cuma hari ini saya balik sebentar kerana mendapat jemputan daripada awak. Thank you so much. Dan itu aktiviti kita lah sepanjang PKP ni. Seperti dalam gambar nampak dah. Ini dekat mana KS Dekat ni Hospital Kuala Lumpur. Bukan. Kalau KS nampak gambar dekat Instagram ni. Gambar itu. Okey, itu tadi sebenarnya saya sempat singgah ke Hospital Kuala Lumpur. Dan saya serahkan untuk batch ke-4 kalau tak silap saya untuk baju PPE kepada semua petugas frontliner di HKL. Oh, alhamdulillah. Ya Allah, kalau tengok Instagram ni dia handsome lah. Saya tak jumpa gambar ni KS. Sempat kau stok ya? Sempat kena stok. Okey KS, kita nak bercerita pasal wedding industri. Sebab kita dalam wedding industri yang sama, kita nak mendengar nasihat-nasihat ataupun cadangan-cadangan daripada KS sendiri tu. Sebelum saya pergi kepada nasihat ataupun cadangan KS apa semua tu, KS sendiri ada tak klien-klien yang terkesan ataupun klien-klien yang terpaksa menunda majlis perkahwinan disebabkan COVID-19? Basically, Rosli, kalau awak tanya saya, kita dalam bidang event ni sebenarnya macam kami di KS Entourage kan, di syarikat saya sendiri, kita mula rasa kesan itu bermula daripada tahun 2019 kan, sebab di China sebenarnya COVID itu telah bermula daripada tahun lepas. Jadi barang-barang yang kita tempah dan sebagainya ada kelewatan dan sebagainya. So yalah, kerugian itu ada, dan ditambah pula bila berlakunya COVID dan kita mula membuat PKP di Malaysia, of course banyak event-event kami telah ditunda, tapi Alhamdulillah so far batal itu tidak ada, tapi tunda itu ada. Oh, okey. Maksudnya memang adalah klien-klien KS sendiri yang terpaksa menunda majlis perkahwinan mereka sendiri, betul? Ada. Bermula daripada bulan 3, ramai yang menunda majlis perkahwinan, our corporate events, because KS Entourage as you know, kita fokus kepada corporates and weddings kan. So banyak yang terkesan lah, ditunda ke hujung tahun, ada yang ditunda hingga ke tahun depan. Dan kita tengok pula walaupun katakan kalau PKP ini adalah sampai hujung bulan 5 kan, contohnya lah tapi kesan itu kita nampak ia akan berlaku kalau untuk bidang seperti kita ni, Rosli, I nampak sampai tahun depan rasanya, sebab penjarakan sosial dan sebagainya tu untuk kita cegah benda ini bukan satu jangka masa yang singkat.
Okey KS, bila bercakap macam tu, saya pun terfikir sebenarnya bukannya sekadar bulan Jun, Julai, Ogos, sebab benda ni akan berlangsung, bahkan akan efek segala majlis yang akan berlangsung dalam masa 6 bulan ni. KS sebagai pakar perunding majlis perkahwinan, ada tak pandangan KS sendiri ataupun mungkin KS ada nampak alternatif yang lain untuk majlis perkahwinan yang akan datang ni? Macam mana tu? Kalau kita tengok macam di social media yang berlaku sekarang, some of the wedding planner luar daripada Malaysia mula memperkenalkan online untuk event kan. Tapi saya rasa kalau based on Malaysia dengan budaya kita, dengan our culture, dengan konsep wedding yang selalu kita buat, agak susah juga untuk kita implementasikan di sini. Tapi apa pun, all the wedding planner has to be creative dalam waktu COVID ini untuk terus mendapatkan sumber pendapatan. So selain daripada wedding online yang mungkin saya tak rasa dia satu benda yang realistik, tetapi mungkin boleh kita implementasikan untuk wedding di Malaysia. Tapi apa pun, banyak perkara yang perlu dilakukan oleh semua wedding planner ataupun event planner disebabkan oleh COVID, kerana untuk kita bertahan selama 6 bulan hingga setahun, dia satu tempoh yang agak panjang. So everybody has to be creative for us to sustain dalam bidang ini. Okey, kreatif dari segi macam mana tu KS? Sebab saya sendiri pun duk fikir, kalau akulah sendiri nak kahwin ni, apa aktiviti boleh buat selain daripada buat majlis yang meriah, cantik, diingatkan selalu. Adakah sebab saya terbaca satu artikel sekarang ni apa tadi, pejabat agama, bukan pejabat agama, dia sedang mengkaji nikah secara online tu. Adakah kalau benda tu berlaku, adakah dia akan efek pada kita juga, ataupun satu solution untuk bakal pengantin tapi bukan solution untuk kita? Macam mana tu KS? Kalau you tanya dekat I, personally Rosli, pada saya konsep perkahwinan secara maya ni adalah satu konsep yang baik. Tetapi untuk mereka-mereka yang terlibat di dalam bidang wedding, khususnya contohnya awak dalam bidang fotografi, video, macam saya dalam bidang pelamin dan sebagainya, of course definitely dalam wedding ni kita nakkan satu ambience wedding itu perlu dirasai. So ia satu solution yang baik untuk bakal-bakal pengantin kita, tetapi mungkin ia memberikan sedikit kesan kepada kita yang terlibat di dalam industri wedding. Kalau di luar negara, dia satu benda yang agak berbeza dengan culture perkahwinan di negara kita, Rosli. Kalau you tengok di negara kita, sekali you kahwin, selalunya minimum penjemputan kita 500. Kalau di luar negara, let's say I was in Budapest for 2 years kan. So di sana kalau dulu mereka berkahwin, selalunya kalau orang di luar negara 100 orang, 150 orang. Jadi saya nampak agak realistik untuk kita membuat wedding online. Tapi untuk Malaysia saya masih lagi 50-50. Ia satu solution yang terbaik kepada bakal pengantin, tetapi saya nampak ia memberikan kesan yang amat buruk kepada mereka yang terlibat di dalam industri wedding. Jadi saya nampak apa yang boleh dilakukan oleh semua di dalam industri perkahwinan ataupun event, oleh kerana kita perlu berehat untuk satu jangka masa yang lama. So dalam tempoh itu kita perlu mencari satu solution lain untuk syarikat-syarikat seperti kita untuk terus survive di dalam bidang ini, macam yang saya sebut tadi. Faham, alhamdulillah. Bila KS bercerita dengan tentang wedding-wedding di luar negara yang dia punya tetamu dia, kehadiran tetamu dia mungkin 100 to 150 saja, saya teringat benda tu. Dan saya rasa tak mustahil kalau Malaysia akan menuju ke arah tu. Contohnya, yalah, dia punya nikah and reception dijadikan sekali dan orang yang dijemput sekadar minimum 100 to 100 pack, 100 to 150 pack. Mungkin benda tu akan berlaku. Betul tak KS? Ya, dia satu benda yang realistik. Macam kalau kita tengok di Malaysia, normally untuk setiap pasangan, especially perempuan, kita akan ada 2 majlis. Secara purata lah, kita ada majlis akad nikah, di mana akad nikah kita boleh equalskan dia sama seperti apa yang berlaku di luar negara. Sebab number of packs lebih kurang dalam 70, 80 ataupun maksimum pun dalam 150 hingga 200. So itu acara akad nikah yang selalu kita buat di sini. Tapi when it comes to reception, selalunya dengan budaya kita akan jemput ramai orang. Jadi saya masih boleh memperdebatkan benda ini, di mana saya nampak untuk acara resepsi itu ia kurang
kurang boleh kita implementasi kalau di negara kita lah. Tapi ia satu solution yang baik. Mungkin kita boleh kurangkan jumlah jemputan dan sebagainya. Cuma dia agak memberi kesan lah, especially kepada syarikat penyedia makanan, dan sebagainya. Faham betul lah. Sebab bakal tadi KS tadi, ialah benda tu memberi satu solution kepada bakal pengantin. Tetapi memberi efek kepada kita vendor-vendor di Malaysia. Sebab yalah, kita dah terbiasa dengan wedding yang besar. Contohnya pembekal makanan, catering, semuanya. Betul. Takkanlah sebelum ni invitation mungkin 100 ke 1000 to 2000, tapi sekarang dah turun kepada 100 kepada 1.5. So yalah, benda tu tak mustahil berlaku, tapi pendapat saya masih efek pada kita. Betul tak guys? Okay. Betul, sebab selalunya when it comes to wedding ni, pada saya dia adalah satu acara untuk dikenang. Maka untuk kenangan itu selalunya kita ada jemputan dan sebagainya. Kita cuba sebaik mungkin untuk menjemput semua kenalan. Jadi mungkin wedding online ni pada saya ia baik. Ia adalah satu solusi sementara yang saya rasa sesuai jika keadaan mendesak. Tetapi bukan untuk satu jangka masa yang panjang. Faham, betul. Okay, macam Ali Omar ni bercakap, yuk betul, smart, buat small but proper. Faham? Okay, ada orang komen, Ali Omar nama dia. Okay, KS, kita lupa kejap pasal apa yang berlaku pasal COVID apa semua ni. Ramai yang nak tahu KS punya tips tentang majlis perkahwinan ataupun tips-tips untuk mengindahkan majlis perkahwinan anda akan datang ni lah. Sebab diorang ada banyak masa tau. Diorang tengah banyak masa, diorang tengah nak survey apa benda yang perlu diorang buat dalam keadaan masa yang banyak ni. Bagi tak ada tips-tips untuk bakal pengantin kita? Pada saya tips tak banyak, sebab saya tahu tips banyak juga dikeluarkan oleh perancang perkahwinan ataupun majalah-majalah perkahwinan yang lain. Tipsnya sebenarnya sama je, Rosli. Persiapan itu harus awal, harus dibuat lebih awal, dan anda perlu ada checklist dan sebagainya supaya tak ada yang tertinggal, dan juga perlu melihat kepada bajet yang anda ingin lontarkan dalam sesuatu wedding. So itu adalah perkara-perkara yang biasalah dalam wedding. Faham. So terima kasihlah Cik Syahril, ataupun saya biasa panggil dia KS je. Dah lama tak panggil jumpa kita kan? KS je, Rosli. Tak boleh encik lah time-time ni kan. Saya rasa kita kena santai je bersembang malam ni. Santai je bersembang kan. Itulah dia. Betul. Pesanan-pesanan dia kan. KS. Betul. Ya. Ini bukan topik perkahwinan lah. Nak tahu sebab KS ni keluar nampak frontliner bekerja tu. Ada tak komen-komen sikit nak cerita pasal diorang ni sebenarnya reality? Betul ke kita dengar dekat paper diorang ni memang bekerja siang malam, ataupun sekadar macam tak tahulah nak puji ke apa, saya tak tahu. Mungkin KS sendiri, sebab saya nak dengar daripada KS sendiri. Okay, basically Rosli, saya jujur dengan awak. Saya sendiri asalnya sebenarnya saya terpanggil untuk biasalah waktu PKP duduk di rumah waktu bulan Mac tu sebenarnya. Tapi bila seorang di rumah, and then saya pun tengok like my parents, my brother yang terlibat di hospitals, very busy. My mom also quite busy. Jadi saya terpanggil, saya rasa macam apa yang saya buat takkan hanya duduk di rumah. So itu sebenarnya satu apa kita panggil push factor sebenarnya untuk saya terlibat dalam bidang sukarelawan ketika COVID ni, Roslin. So saya ambil satu inisiatif, saya hantar surat ke pengarah Hospital Kuala Lumpur. And then saya bagi tahu sebenarnya salah satu jenama di bawah KS Entourage, which is KS Atelier, mungkin ada yang tak tahu. So kita ada satu brand di bawah kita, KS Atelier, memfokuskan dalam bidang pakaian. Jadi saya terpanggil, why not saya do something guna sedikit fund yang kami ada di syarikat untuk kami membantu frontliner yang ada. Sebab kita dengar baju PPE tidak cukup, dia outfit. Jadi why not we try apa yang boleh kita bantu untuk sama-sama kita percepatkan supaya COVID ni berakhir. Sebab kita nak berniaga. Jadi bila kalau benda ni masih lagi berterusan dan sebagainya, and then kita tak boleh berniaga, kita tak boleh nak cari duit.
So dari situ saya dipanggil untuk datang ke HKL dan jujurnya ya, saya share dengan you Rosli, at first bila saya sampai di HKL saya rasa sangat sedih. Saya sedih sebab saya tengok okay, they transform the library kepada tempat untuk menjahit, dan saya tengok all the nurses, pembantu perubatan dan sebagainya, they all bekerja, and waktu lunch break pergi ke library untuk menjahit. Dan saya kata macam mana all these people want to assist the patient kalau mereka busy dengan pelbagai perkara dalam satu masa kan. So saya cakap tak apa, dari sini saya ambil satu inisiatif, why not I cari sukarelawan. Dan saya gamble, saya cakap jujur, saya gamble dengan jumlah dana yang saya ada yang tak besar. Saya gamble, saya jemput siapa-siapa yang nak jadi sukarelawan saya, and then kami bantu. Sebab sangat sedih lah kalau kita tengok di social media, Rosli, I sendiri berdepan dengan situasi tu. Saya pergi ke hospital, saya tengok keadaan bagaimana dan sebagainya. Mereka bekerja 24 jam 7 hari seminggu, dan kami pun sepanjang menjadi sukarelawan ini bekerja 24 jam juga untuk memastikan PPE outfit itu cukup untuk kita support, walaupun ada beberapa hospital lain like PPUM, Hospital Putrajaya, and I receive a call from Sabah and Sarawak also. Tapi dengan kekangan dana yang kami ada, kami hanya boleh membantu HKL buat masa ini. Dan saya sebenarnya terpanggil juga untuk saya mengajak kawan-kawan yang ada, mungkin yang menonton, followers CST yang ada. So saya rasa jika kita ada sedikit apa orang kata rezeki, why not kita sama-sama membantu pihak frontliners. Mungkin dari segi makanan, mungkin dari segi dana kita boleh bantu, mungkin yang boleh menjahit kita sama-sama menjahit. Jangan berkira dari segi untung untuk waktu COVID-19. Itu cadangan saya, mungkin kurang disetujui oleh beberapa pihak, tapi for me untuk COVID ini ia adalah satu krisis, di mana di dalam krisis ini sebenarnya kita sebagai rakyat kita perlu support our country. Kita sama-sama percepatkan, selesaikan krisis COVID-19 ini supaya kita semua, bukan saya, bukan Rosli, tetapi semua yang ada di Malaysia, tak kira you peniaga ataupun you pekerja, supaya kita boleh habiskan benda ini secepat mungkin dan kita boleh kembali ke keadaan sedia kala. Bagi yang meniaga boleh berniaga, boleh cari duit. Bagi yang bekerja boleh terus bekerja, so itu yang saya mahu sekarang, dan ini antara sumbangan kecil yang boleh kami buat di KS Etilia dan KS Entourage untuk kita support our government untuk kita selesaikan krisis ini secepat mungkin. Ya Allah, dengar memang kalau dengar memang kita rasa macam semua nak keluar membantu. Tapi itulah benar. Kan? Rosli, jujurnya kalau awak tanya saya, kita pun hidup tak terurus lah jujurnya. Betul. Dekat pusat tu kita pun hidup tak terurus. Saya nak share dengan you satu benda Rosli. I think saya tak ambil masa you lama. Boleh, tapi tak saya apa, just nak share mungkin patutnya topik kita ni sebenarnya online wedding kan. Tiba-tiba pula CKS ni masuk cerita pasal isu lain. Sebab kita nak tahu pasal isu lain juga ni. Sebab isu ni sebenarnya efek kan kepada kita punya wedding industry ni. Okey, teruskan KS, boleh? Okey. Kalau Rosli tanya saya bila saya tengok benda-benda yang berlaku ni Rosli, saya rasa apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ni dah teramat baik. Ini komen peribadi saya. Dan kita sebagai rakyat, apa kata kita sama-sama, kita support apa yang kerajaan sedang buat sekarang. Kepada yang perlu duduk di rumah, duduklah di rumah, jangan keluar rumah. Sebab anda mungkin tidak terlibat bersama frontliners untuk sama-sama bekerja dan mengatasi virus ini. Tapi untuk kami yang just back end support daripada belakang, kita nampak everyday pihak hospital message dan sebagainya. Jadi saya rasa macam kita perlu selesaikan segera. Kita perlu selesaikan benda ini segera, Rosli. Betul. Itulah, nampak tak penat lelah KS. Saya tengok sendiri dekat Facebook, sebab saya ada friend dengan Facebook dekat Facebook KS. Saya tengok dia punya hasil-hasil, dia punya kesungguhan, nampak sangat keikhlasan tu KS. Betul. Saya kenal KS.
Dan saya puji juga, sebab bukan saya seorang, Rosli. Saya puji, saya lihat ramai tailors, ramai fashion designer yang mengambil inisiatif untuk bantu kerajaan. Saya amat puji dengan tindakan itu. Dan saya rasa COVID ini sebenarnya, Rosli, saya ambil dari pendekatan yang positif ya. Okay. Dalam kita susah sewaktu COVID ni, saya nampak satu benda yang saya sendiri sebenarnya amat bersyukur. Saya ditemukan oleh sukarelawan-sukarelawan yang sangat murah hati, yang sangat mulia, membantu saya tanpa sebarang bayaran. Sebab saya cakap pada diorang, saya kata ini adalah sukarelawan, saya hanya mampu menyediakan platform sahaja dan mereka sanggup dengan keadaan yang tidak begitu sempurna pun. You bayangkan duduk di bengkel jahit, sempurna macam mana? Tak sama macam kat rumah kita pun, ada tilam, ada katil dan sebagainya. Tapi I stay with them, makan bersama mereka. Sukarelawan saya banyaknya daripada kelompok B40. Jadi saya tengok mulianya orang-orang Malaysia ini. Saya terharu mulianya mereka yang hanya saya kenal di dalam social media. Tapi bila kita membuka platform seperti ini, semua datang dan support. Dan mulianya juga rakyat Malaysia ni, saya tengok dengan apa yang saya buat. Saya cerita tentang apa yang sedang saya buat dan apa bantuan yang saya dapat. Setiap hari ada yang menghantar makanan. Padahal saya tak kenal pun mereka ni siapa. Tapi bantuan-bantuan itu menyebabkan saya rasa macam bersyukurnya saya dilahirkan di Malaysia dan kita terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai budaya. Pada saya yang sangat supportive, yang sangat support each other, and saya beruntung. Dan kita semua patutnya bersyukurlah kita ada di bumi Malaysia. Betul saya cakap. Betul. Itulah semalam bila kerajaan announcekan kes terbaru tu 85, saya rasa macam syukurnya nampak masa depan kejap. Kan? Itulah dia. Sebab kita setiap hari Rosli, bila saya tengok report 170. Ada pernah satu hari tu 200 lebih. Kadang-kadang kami yang menjahit PPE ni, kami terdiam sekejap tengah semangat menjahit, mengharapkan jumlah patient tu makin berkurangan. Then tiba-tiba Allah, number naik. And then today makin baik, kita nampak graf itu makin menurun dan kita harapkan ada konsistensi penurunan itu berlaku dan kita boleh percepatkan selesaikan masalah ni. Itulah dia KS. Kita doa sama-sama supaya keadaan ni beransur baik, cepat baik dan kita back to normal seperti mana life kita sebelum ni. Rindu sebenarnya nak buat wedding. Betul lah KS tapi satu inisiatif yang baik juga, macam you sangat mahir kalau nak compare dengan I ni, kita lebih kepada consultation. Tapi kalau di pihak CST sendiri, satu inisiatif yang sangat baik pada saya bila anda buat video begini, so at least we can do some sharing, you can give some motivations kan. Kita faham dalam COVID ramai orang tak boleh keluar rumah, ada yang dah sampai psikologi pun dah terjejas kan. Ada yang menari kat dalam rumah dan sebagainya kan. So dah tak tahu apa. Bila you buat video macam ni, it's a very good initiative from CST. So such a great job from your team. Thank you team. Sebab itulah objektif saya nak share. Sebab saya percaya ramai bakal pengantin sebenarnya. Ramai bakal pengantin yang sedang mencari vendor-vendor, sedang memikir adakah aku perlu mencari buat masa sekarang ni ataupun tunggu dululah kan. Itulah dia. Baik, pendapat KS ni, kalau orang yang nak bakal berkahwin ni, sama ada sesuai tak masa dia orang sekarang ni kalau dia nak cari vendor-vendor ni? Kalau pada saya, sekarang ni masa yang paling baik sebenarnya untuk bakal-bakal pengantin ni mencari vendor, sebab you punya masa yang panjang. Kalau kita tengok sebab semua orang duduk di rumah, semua main social media, you have nothing to do. So you boleh start untuk cari vendor-vendor, dan saya pun perasan ada ramai vendor-vendor, especially in wedding industry lah So kita pun bercerita tentang weddings. So banyak buat promotion dan sebagainya. So ini waktu yang sesuai sebenarnya untuk anda menghubungi vendor-vendor walaupun tak jumpa bertentang mata. But we have Skype, kita ada kita FaceTime, ada WhatsApp, video call dan sebagainya. You still boleh membuat negotiation dekat situ, boleh discuss di situ, tak ada masalah pun. So bila ada promotion macam ni, saya rasa dia satu masa yang amat sesuai.
Dan dalam masa yang sama, saya nak bagi tahu kepada semua yang menonton, anda juga sebenarnya beramal. Anda telah membantu peniaga-peniaga di dalam bidang wedding ni untuk mereka terus sustain dan berada di dalam industri wedding. So dia sebenarnya satu amal juga bila anda membuat booking dan sebagainya ketika PKP ni sedang berlangsung. So itu yang saya harapkanlah daripada mereka-mereka yang nak kahwin. Sebab saya tengok macam contohnya ada beberapa vendor pun dia memberikan potongan sehingga 50%, Rosli. Saya rasa it's a very good discount and you should ambil waktu-waktu promosi sebegini untuk anda mendaftar. Okey, betul. Saya pun bila saya bertanya dengan rakan-rakan yang lain, mereka pun yalah untuk sustain business everything, kita terpaksa buat satu package yang khusus untuk bakal-bakal pengantin yang nak berkahwin ni, kan? Jadi supaya benda tu tidak mendata, tidak ada aktiviti, sebarang aktiviti, kan. Menarik. Okey, KS. So daftarlah segera. Daftarlah segera, kan. Itulah dia. Okey, sebab kita pun tak ada masa yang panjang, insya-Allah, sebab lepas ni saya akan berhubung dengan Harta Hormat sebenarnya. Nak dengar dia punya pendapat pula macam mana, apa aktiviti dia, kan. Itulah. So saya nak ucapkan thank you KS kerana memberi pendapat, memberi sharing kepada dalam program yang tak seberapa ni, program suka-suka duduk rumah. Nama dia apa pun tak tahu, kan. Jadi thank you memberikan cadangan dan pendapat KS sendiri. So insya-Allah kita jumpa di wedding nanti ya KS. Ya, terima kasih banyak-banyak Rosli, and semoga terus sukses, stay safe kepada Rosli dan juga semua CST team. InsyaAllah kita jumpa untuk wedding yang akan datang. Wedding apa, kita rahsia dulu. Kita akan ada kerjasama dengannya selepas ni, insyaAllah. InsyaAllah. Doakan semuanya pulih. Okey, amin. Okey, terima kasih amin. Kita doakan semuanya kembali pulih secepat mungkin lah harapnya. Okey, terima kasih KS. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Itulah dia KS Entourage. Sahabat lama sebenarnya. Saya dah lama tak bertemu dengan dia dalam wedding, kan. Bila saya tengok Facebook dia, saya terpanggil untuk dia sharing dalam program yang saya buat yang suka-suka ni. Sebab saya percaya walaupun tak ramai yang menonton live, tapi benda ni akan diletakkan offline di Facebook CST. Kalau korang rasa benda tu berguna untuk rakan-rakan anda semua, boleh war-warkan dekat mereka. Okey, saya terpanggil dekat komen Ali Omar tadi, kan. Buat small but